Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Buletin edisi tengah hari ini dimulakan dengan kes semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia mencatatkan 20,696 kes, iaitu peningkatan sebanyak 62.2% berbanding dengan jumlah kes yang dilaporkan pada minggu epidemiologi ke-49. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU adalah 151 kes di mana 96 kes memerlukan alat bantuan pernafasan dan kes kematian sebanyak 28 kes dengan kadar kematian 0.1%. Jelasnya, kematian tertinggi adalah di kalangan kes yang berumur 60 tahun ke atas sebanyak 85% dan yang mempunyai komorbiditi sebanyak 93%. Malaysia kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19 yang mendadak. Itu kita akui. KKM berharap agar situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi, saya sebutkan, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlaku pada awal pandemik COVID-19 yang lalu. So, kita tak... Beliau berdemikian dalam satu sidang media khas di Putrajaya pada Isnin. Tambahnya, bagi menangani lonjakan kes COVID-19 semasa, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memperkasakan pelan pengurusan COVID-19 melalui 5 strategi utama, antaranya pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2, pemerkasaan komuniti melalui amaran TRIIS, iaitu Test, Report, Isolate, Inform and Seek, pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes COVID-19 seutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi, pemerkasaan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan dan pendigitalan sistem kesihatan dalam pengurusan pandemik melalui aplikasi MySejahtera. Sehubungan itu, katanya KKM menyarankan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Sementara itu, Dewan Undangan Negeri Dunangkang menjadi lokasi pertama di Sarawak bagi projek perintis untuk mengesan pesakit buah pinggang kronik dengan menggunakan teknologi digital di bawah program saringan asas buah pinggang. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, program itu menyasarkan untuk mengesan kira-kira 1,000 orang yang mempunyai penyakit buah pinggang kronik atau CKD. Jelasnya, untuk fasa pertama, seramai 5,000 responden termasuk kawasan rumah panjang akan ditemu bual untuk saringan menggunakan aplikasi dan kelayakan itu akan ditentukan oleh aplikasi tersebut. Jika mereka layak, mereka akan dibawa ke saringan secara fizikal di mana darah dan juga air kencing akan diambil untuk pemeriksaan. Selepas itu, apabila dapat keputusan, seorang doktor akan menghubungi pesakit tersebut untuk menerangkan keputusan tersebut. Jika memerlukan rawatan lanjut, doktor tersebut akan referkan pesakit tersebut ke hospital. Ini fasa-fasa. Ini amat penting sebab langkahnya mudah. Yang kedua, dia cepat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Pelancaran Program Sarawak Sehat di Dewan Laki Sibu pada Sabtu. Datuk Dr. Anwar turut menekankan konsep di bawah program ini amat penting kerana melibatkan penggunaan teknologi di mana responden yang mempunyai risiko untuk mendapat sakit buah pinggang dapat dikesan awal dengan lebih cepat dan mudah. Sementara itu, mengenai proses pemeriksaan darah dan air kencing, beliau berkata ia akan dilakukan di beberapa tempat mengikuti lokasi dan tempat tinggal responden. Kita akan lihat beberapa tempat. Sebab kita ada 1,000 nanti yang akan diperiksa darah dan juga air kencing dan kita akan kumpul mereka mengikut lokasi tempat mereka tinggal. Kita juga akan ke rumah panjang untuk mengesan pesakit-pesakit awal buah pinggang ini di rumah panjang. Jadi bukannya di satu tempat tapi di beberapa lokasi yang akan kita tentukan melihat demografi mereka, alamat mereka, tempat mereka tinggal. Di situlah kita akan mengadakan saringan secara fizikal. Di Darul pula, penduduk di 4 rumah panjang di Sungai Serban kini dapat meraihkan sambutan Christmas dengan bekalan elektrik 24 jam. Ini berkaitan siapnya projek bekalan elektrik luar bandar RES yang menyambung dari Sungai Mawan, Nanga Singat, Tanjung Keling, Sungai Sebinjai, Sungai Serban, Batang Lasa dan Kampung Sawai dengan kos bernilai 14.9 juta ringgit.
Adun Daro, Safi Ahmad berkata kawasan Serban akan terus menerima limpahan pembangunan kerana masih ada lagi projek yang dirancang termasuk jalan perhubungan yang menyambungkan kawasan ini akan dilaksanakan. Beliau turut mewakili penduduk kawasan ini mengucapkan terima kasih dan rasa syukur dengan siapnya projek ini yang mana ia amat mengurangkan beban yang dihadapi. Safi'i berucap demikian dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pra-Christmas 2023 Sungai Serban di Balai Raya Sungai Serban pada Sabtu. Dalam majlis sama, beliau turut berkesempatan merasmikan projek program transformasi luar bandar RTP naik taraf JT Rumah Manggi bernilai RM80,000 yang telah siap sepenuhnya. Selain itu, beliau turut merasmikan projek RES Last Miles Project Fully Turnkey Batang Lasar. Dalam pada itu, tambahnya, pelbagai perancangan di kawasan-kawasan pesisir Daro telah dirangka seperti pembangunan Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasar Baharu, jalan perhubungan, bekalan air bersih serta jaringan komunikasi yang baik. Manakala program menukar silinder gas kuning kepada silinder gas merah di Dun Bukit Seasik telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat. Program Anjuran Pusat Khidmat Dun Bukit Asik dengan kerjasama syarikat Billion Komitmen Sendirian Berhad ini telah diadakan di Shin Fu Yuan Methodist Church pada Sabtu. Hadir menyempurnakan program tersebut ialah Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek. Sebanyak 60 silinder gas merah telah disediakan di mana tiada kos penambahan dikenakan dalam proses penukaran silinder gas manakala kos pengisian semula gas adalah RM26.60 sahaja. Menurut Cheng, beliau menerima banyak aduan daripada orang ramai berkenaan penukaran gas ini. Sehubungan itu, beliau telah menghubungi Charles Balang, Ketua Pegawai Eksekutif Petros Niaga untuk mengetahui kejadian sebenar dan mengumumkan kepada ejen di daerah Sibu. Justru, Cheng berharap orang ramai dapat mengimbas kod QR untuk mendapatkan maklumat ejen Petros Niaga di pelbagai wilayah dan menukar tong gas merah secara percuma tanpa membayar sebarang cas tambahan lain. Laporan selanjutnya, Remong Crocs United dinobatkan juara kejohanan bola sepak Piala Dr. Simon Sinang Badar setelah menewaskan Siburan United dengan jaringan 7-0 sekaligus menerima hadiah wang bertunai RM4,500 berserta piala dan pingat. Siburan United pula menerima RM2,500 berserta piala dan pingat manakala tempat ketiga dimenangi gabungan Tentera Darat. Kejohanan berlangsung selama 3 bulan dari 16 September hingga 17 Disember lepas dan disertai 36 pasukan dari dalam dan luar bahagian Syrian. Sementara itu, para penonton juga disajikan dengan perlawanan bola sepak persahabatan veteran Lobang Batu Mawang menentang pasukan KMKK daerah Tebedu. Penyerahan hadiah telah disempurnakan oleh Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Badar di Padang Bola Sepak Kampung Lobang Batu Mawang, Tebedu pada Ahad. Dalam majlis sama, beliau turut mengumumkan peruntukan RM3.5 juta untuk pembangunan kawasan Gunung Silabur sebagai tapak pelancongan terkenal di bahagian Serian dan RM150,000 untuk pembinaan prasarana di padang bola sepak termasuk menaik taraf astaka dan sistem peparitan. Dalam perkembangan lain, Klinik Kesihatan Bandaraya Miri KKBM baru yang terletak di Jalan Padang Kerbau berdekatan Hospital Miri akan bermula beroperasi pada 2 Januari 2024. Bangunan KKBM ini memiliki 2 aras di mana aras 1 menempatkan pendaftaran, klinik ibu dan anak, unit kecemasan, klinik pesakit luar, makma dan unit radiologi. Manakala aras 2 pula menempatkan pentadbiran, bilik mesyuarat, unit pendidikan kesihatan, unit rehabilitasi, klinik pergigian dan surau. Menurut Ketua Pakar Perubatan Keluarga bahagian Miri yang juga pegawai bertanggungjawab bagi KKBM Dr. Morris Steve Utap, terdapat 12 jenis perkhidmatan ditawarkan di klinik kesihatan ini. Antaranya adalah rawatan pesakit luar, rawatan kecemasan, jagaan kesihatan ibu mengandung, kesihatan bayi dan kanak-kanak, kesihatan wanita, perancang keluarga, kaunseling pemakanan, farmasi, X-ray, makmal, rehabilitasi serta klinik pergigian. KKBM ini beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang dan tutup pengoperasiannya pada Sabtu dan Ahad termasuk cuti umum. Penduduk di Bandaraya Miri dipelawak untuk mendapatkan rawatan di KKBM ini selain disarankan untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan klinik yang ditetapkan.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin UKAS edisi tengah hari ini, saksikan paparan video mengenai VC Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030 Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.